Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid kebenaran. Bersama dengan saya Cikgu Rahmat dari SK Muhammad Hir Johari. Kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Baik, untuk hari ini tajuk kita akan fokus kepada prihatinnya kita, dan standard kandungan yang akan cikgu gunakan ialah 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran yang akan cikgu gunakan ialah 3.2.1, iaitu membina dan menulis ayat daripada bahan. Dan objektif pembelajaran yang akan kamu dapat pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran kamu akan dapat membina dan menulis ayat dengan peluasan makna yang tepat. Okey, so untuk tahun 4 kamu dah perlu belajar dan berlatih membina ayat dengan peluasan makna yang lebih baik berbanding dengan ayat ketika berada di tahun 3. Baik, untuk hari ini murid-murid boleh menyemak buku teks pada muka surat 10, topik kemahiran menulis, dan apa yang akan kita belajar hari ini berkisar tentang kisah aku dan datukku. Okey, baik, cikgu bacakan sedikit tentang cerita ni. Okey, datuk dan juga nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Wah, hebat Datuk ni merakam gambar dengan telefon pintar. Baik, jadi kita lihat dalam halaman 10 buku teks ni, murid-murid telah pun diberikan dengan beberapa gambar. Okey, ada 5 gambar di sini. Gambar 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik, untuk gambar 1, kalau murid-murid lihat, buku teks telah pun memberikan contoh ayat. Okey, yang pertama, perkataan bantu yang diberikan di situ dalam kotak yang berwarna merah tu, petugas dan kerusi roda. 2 perkataan saja yang diberikan, petugas dan kerusi roda. Baik, contoh ayat yang buku teks berikan di situ, petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, baik. Bagaimana buku teks boleh memberi satu contoh ayat yang terbaik seperti ini? Baik, kita lihat. Petua menulis ayat. Baik, sebelum murid-murid dapat membina satu contoh ayat seperti yang buku teks berikan sebentar tadi, baik, elok kiranya cikgu perkenalkan petua menulis ayat yang perlu kamu amalkan. Yang pertama, kamu mestilah memiliki elemen salah. S-A-L-A-K. Baik, S ialah siapa. Okey, dalam ayat kita beritahu siapa yang sedang beraksi dalam gambar ataupun bahan yang kita dapat. Yang kedua, A, aktiviti. Okey, apa aktiviti yang dilakukan? Yang ketiga, L, lokasi. Okey, di mana lokasi gambar itu berlaku? Keempat, A, alatan. Okey, ada tak alatan yang digunakan? Kalau ada, beritahu dalam ayat. Dan akhir sekali, K, keterangan atau peluasan makna dalam ayat. Baik, kalau murid-murid lihat dalam kamus dewan, salak ini ada 2 makna. Satu, salakkan anjing. Satu lagi ialah buah salak. Ada gambarnya di kat tepi ni yang cikgu tunjukkan. Memang sedap buah salak ni. Baik, untuk itu dalam kemahiran menulis kali ini, cuba murid-murid ingat dan perhatikan. Untuk S, cikgu akan warnakan ayat cikgu dengan warna hitam. Untuk A, aktiviti. Okey, perkataan yang cikgu akan gunakan dalam ayat nanti cikgu akan gunakan warna ungu. Okey, untuk lokasi L, cikgu akan gunakan warna biru. Untuk alatan, cikgu akan gunakan warna hijau. Dan untuk keterangan, cikgu akan gunakan warna merah. Baik, mari kita lihat. Ini ayat 1 yang ditunjukkan contoh dalam buku teks. Okey, sebentar tadi yang cikgu telah bacakan. Cikgu bacakan sekali lagi. Buku teks berikan contoh, petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, baik. Kita lihat dekat sini,
petugas ialah siapa? Okey, warna hitam Kemudian di lapangan terbang ialah warna biru. Okey, lokasi. Manakala menyorong ialah aktiviti. Kerusi roda ialah alatan. Yang diduduki oleh nenek ialah keterangan dalam ayat. Okey, nampak jelas? Contoh ayat yang diberikan oleh buku teks, semua elemen dalam petua menulis salak tadi dapat diuraikan. Baik, seterusnya. Ayat yang kedua, gambar yang kedua. Baik, yang diberi dekat sini, buku teks hanya berikan bantuan travel letter dan memudahkan. Hanya dua perkataan ini sahaja yang buku teks berikan. Baik, travel letter kalau murid-murid lihat dekat kamus poket di tepi buku teks tu ada menyebutkan travel letter ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Okey, dia mendatar je. Dia ada satu lagi kawan dia, escalator. Okey, escalator ialah tangga yang bergerak. Okey, dia berbentuk tangga naik. Okey, jadi travel letter, escalator ialah perkataan dalam bahasa Inggeris yang kita pinjam ke dalam bahasa Melayu. Baik, berdasarkan gambar ini, okey, contoh ayat yang boleh murid-murid bina ialah orang ramai di lapangan terbang menggunakan kemudahan travel letter yang berfungsi memudahkan pergerakan pejalan kaki. Baik, cuba lihat orang ramai ialah siapa? Di lapangan terbang ialah lokasi. Menggunakan kemudahan ialah aktiviti. Travel letter ialah alatan. Yang berfungsi memudahkan pergerakan pejalan kaki, itu ialah keterangan dalam ayat atau perluasan makna dalam ayat. Okey, senang kan membina ayat? Okey, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Dalam gambar yang ketiga, buku teks beri satu gambar dan perkataan bantu yang diberikan dalam kotak berwarna merah ni hanya datuk dan pengangkutan khas. Dua perkataan je, lokek juga buku teks ni Dua perkataan je dibagi, datuk dan pengangkutan khas. Baik, ini adalah contoh ayat yang boleh kamu bina. Baik, kemudian koma, datuk melihat terdapat penumpang menaiki pengangkutan khas yang disediakan khusus untuk membawa penumpang dan barang di lapangan terbang. Okey, mari kita lihat. Kemudian datuk, okey, berwarna hitam. Ini ialah siapa? Melihat terdapat penumpang menaiki. Ini ialah aktiviti. Okey, kemudian pengangkutan khas, itu ialah alatan. Okey, yang disediakan khusus untuk membawa penumpang dan barang. Okey, itu ialah keterangan. Akhir sekali, di lapangan terbang. Ini ialah lokasi. Baik, semua elemen salak tadi ada dalam ayat yang telah kita bina, ayat yang ketiga. Baik, seterusnya, gambar yang keempat, ayat yang keempat yang diberikan dalam buku teks. Okey, perkataan bantu yang buku teks berikan hanyalah menolak, satu lagi, laluan landai khas. Okey, baik. Contoh ayat yang boleh murid-murid bina. Okey, setibanya di pintu keluar, petugas menolak kerusi roda di laluan landai khas yang disediakan untuk orang kelainan upaya atau dalam kurungan OKU. Okey, baik. Mari kita lihat apa elemen salak yang ada dalam ayat yang cikgu bina ni. Okey, yang pertama, setibanya di pintu keluar, itu ialah lokasi. Petugas ialah siapa atau orang. Menolak ialah aktiviti. Kerusi roda ialah alatan. Di laluan landai khas, sekali lagi lokasi disebut dalam ayat ini. Boleh? Okey. Yang disediakan untuk orang kelainan upaya. Yang inilah keterangan. Okey. Jadi ini adalah contoh ayat yang keempat. Baik, seterusnya kita pergi ke gambar yang kelima. Gambar yang kelima, okey, ini gambar yang diberikan dalam buku teks. Okey, cuba kita lihat. Perkataan bantu yang diberikan dalam kotak berwarna merah meletakkan, satu lagi, tempat letak kereta khas. Biasa kan kalau kita pergi dekat pusat membeli belah ke tempat-tempat tumpuan awam, okey, ada petak tempat letak kereta khas yang di logokan, okey, warna biru, kemudian ada gambar simbol orang sedang menggunakan kerusi roda. Okey, mana tempat letak kereta khas tu untuk orang kelainan upaya. Okey, baik. Contoh ayat yang boleh murid-murid bina.
ayah Hadif meletakkan kereta di tempat letak kereta khas bagi memudahkan pergerakan nenek masuk ke dalam kereta. Baik, kalau kita lihat apa elemen salah yang ada dalam ayat ni. Okey, yang pertama, ayah Hadif ialah siapa? Okey, meletakkan itu ialah aktiviti, kereta ialah alatan, di tempat letak kereta khas itu ialah lokasi. Okey, dan akhir sekali bagi memudahkan pergerakan nenek masuk ke dalam kereta. Baik, itu ialah keterangan. Jadi kita dah pun selesai membina 5 ayat berkaitan dengan gambar yang terdapat dalam halaman 10 buku teks. Okey, baik murid-murid. Setelah kamu berjaya membina 5 ayat, okey, ini adalah contoh bagaimana kamu perlu menulis balik ayat-ayat tersebut dalam bentuk format menjawab kertas 2 penulisan bahagian A. Baik, biasa arahan yang diberikan, bina 5 ayat berdasarkan gambar kisah aku dan datukku. Okey, so yang ini cikgu ambil daripada tajuk kisah yang cikgu bacakan di awal tadi. Baik, petua menulis. Okey, petua menulis, tips menulis dan panduan yang perlu kamu ingat. Baik, yang pertama, pastikan tanda bacaan dan koma kamu terdapat dalam ayat yang kamu bina. Kalau dalam contoh yang cikgu berikan ni, setiap akhir ayat-ayat, okey, nampak ada tanda titik, tanda noktah di bahagian belakang. Okey, kemudian kalau kamu perlukan penggunaan tanda koma berhenti seketika, okey, pastikan kamu gunakan di tempat yang betul. Baik, yang kedua, mulakan ayat huruf pertama, khususnya perkataan pertama di depan mestilah dengan huruf besar. Okey, nampak huruf besar dimulakan pada awal ayat. Okey, huruf pertama saja, jangan semua huruf Okey, yang ketiga, pastikan ejaan kamu betul. Pastikan juga apabila kamu membina ayat, ejaan mestilah betul. Contoh nak eja roda, R-O-D-A, janganlah R-O tu macam huruf A, R-A-D-A jadi rada kan, dah salah. Okey, baik, seterusnya yang keempat, kata nama khas mestilah huruf pertamanya huruf besar. Okey, kalau dalam contoh ayat 5 ayat yang cikgu bincangkan tadi, okey, ayah Hadif. Okey, nampak perkataan Hadif. Hadif ni ialah nama orang, kata nama khas. Okey, jadi huruf H mesti huruf besar. Dan akhir sekali, tulisan mestilah kemas, okey, dan jelas. Okey, jangan ada tulisan yang susah nak dibaca. Kadang-kadang bila susah nak baca pun cikgu yang menanda akan bagi markah yang kurang untuk kamu. So pastikan boleh dibaca, jelas dan tulisan itu tepat ejaannya. Okey, baik. So akhir sekali murid-murid sekalian, sebagai refleksi dan ingatan kembali apa yang telah kita belajar pada hari ini, murid-murid boleh menggunakan petua menulis salak untuk meluaskan idea dalam ayat. Ingat, peluasan idea penting. Okey, yang kedua, murid-murid boleh membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa dengan tepat. Okey, lihat gambar, fahamkan gambar dengan tepat. Okey, dan yang ketiga, murid dapat menulis dengan ayat yang gramatis dengan ejaan dan juga tanda bacaan yang tepat. Okey, yang saya sebutkan tadi, pastikan ejaan kamu tepat, tanda bacaan tepat. InsyaAllah kamu boleh dapat markah penuh untuk penulisan. Baik, sampai di sini saja yang dapat cikgu kongsikan untuk murid-murid tahun 4 sekalian. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Teruskan bersemangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.